teruskan dengan pengajian kitab kita. Dalam yang lepas kita membincangkan tentang kewajipan suami terhadap isteri, ya. Kita tamat pada muka surat 388 dengan beberapa hujah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Kita sambung pada bab yang seterusnya di muka surat 389, iaitu kewajipan isteri terhadap suami, ya. Dulu kita bincang apa kewajipan seorang suami terhadap isteri. Sekarang kita tengok apa pula kewajipan seorang isteri kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam soal ini telah banyak diceritakan oleh hadis Nabi SAW. Antara lain beliau bersabda, setiap perempuan yang mati di mana yang suaminya rela kepadanya, pasti dia masuk syurga. Ini satu motivasi daripada Rasulullah SAW beritahu kepada kaum ibu yang bergelar wanita, yang bergelar isteri, ya, perempuan ni, ya, bila dia mati, ya, meninggal dunia dalam keadaan suaminya rela ataupun redha kepadanya, maka syurgalah baginya. Jadi apa yang patut kita ambil ibrah di sini, pengajaran ialah seorang isteri itu dia punya wawasan dia. Kalau sekarang kita tengok mana-mana syarikat korporat ada falsafah, ada misi, ada visi, ada moto, ada matlamat macam-macam. Jadi isteri ni moto dia ialah mencari redha suami. Kalau boleh tulis dekat dinding di rumah ke, buat iklan ke apa semuanya, ya, mencari redha suami. Jadi apa saja yang kita lakukan ini, ya, bagi kaum isteri ini, pastikan dia berada dalam redha dan kerelaan suaminya. Maka di sini insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bagi suami itu tidak redha, kecil hati, tersinggung. Kalau tersinggung, cepat-cepatlah kita memohon maaf. Semana berlaku kepada Siti Fatimah, ya, dia buat kesilapan dengan Sayyidina Ali, dia mohon maaf. Saya diam aja, dia pusing. Ya, abang, kalau kita lakonkanlah, Abang Ali minta maaf, Abang Ali minta maaf, Abang Ali pusing. Agak-agak ada tak isteri buat gitu dengan suaminya? Minta maaf bang, sekali diam. Minta maaf bang, 2 kali diam. 3 kali lantak kau dah. Start kita jalan. Tak ada masa tak ada masa. Tapi ini sejarah dalam sirah menyatakan begitu, ya. Dia dalam bahasa kita dia tawaf, ya, berkali-kali dia pusing sampailah Sayyidina Ali, ya, senyum dan memaafkan kesilapan Fatimah. Bila dia rujuk pada Rasulullah, bahasa kita lah, mujurlah abang kau tu, maafkan. Kau tidak, kau matilah bila tak redha, na'udzubillah lah. Begitu tuan-tuan, ya, betapa beratnya, ya, tanggungan yang dipikul oleh seorang isteri di mana dia harus mencari redha suaminya. Jadi sang suami pula janganlah pula ambil kesempatan, kau tak dapat redha aku, kau tak masuk surga. Jadi kita letakkan macam-macam syarat yang menyebabkan dia dalam keadaan gundah gulana, ya. Jadi kena adalah dalam bahasa sekarang ini menang-menang, ya, win-win. Dia dapat, kita pun dapat. Dia surga, kita pun surga, ya. Seorang lelaki keluar hendak pergi dan berjanji pada isterinya agar jangan turun dari rumahnya di bahagian atas ke bawah. Seorang lelaki ini keluar bermusafir atau berniaga, dan dia pesan dengan isterinya. Kalau dia orang Kelantan kata, mu jangan pergi mana, kata, buat atas rumah saja, jangan ke mana-mana. Kalau cakap jauh tak tahu nak cakap apa, ya, pandai-pandai lah cakap Jerman ke, ya. Maknanya suami tu berpesan kepada isterinya, sepanjang dia tak ada tu, jangan ke mana-mana, jangan turun bawah. Dia sewa rumah atas bawah, jangan turun. Padahal ayah si isteri itu sedang sakit. Atas bawah. Orang Arab ni kalau buat rumah dia 2 tingkat ke,
family itu atas bawah ya. Padahal dalam kitab ini menyebutkan padahal ayah si isteri itu sedang sakit di bawah. Si isteri menyampaikan utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon izin turun menziarahi ayah dia. Nak minta izin suami dah pergi. Zaman itu tak ada WhatsApp, tak ada internet, tak ada email, tak ada telefon. Nak kena pesan dengan burung merpati, bawa surat buat jumpa burung merpati. Jadi tidak ada komunikasi yang berlaku, maka dia pegang kepada pesanan suami dia, jangan turun bawah. Walaupun di bawah itu bapaknya tinggal dan bapaknya sedang sakit. Maka si isteri menyampaikan utusan kepada Rasulullah mohon izin menziarahi ayah dia. Agak-agak kalau kita punya tuan-tuan, papa aku sakit, Zuk hilang, suami balik rumah, mana isteri aku ni tak ada, ke mana, dah ayah aku sakit. Kadang tak beritahu pun suami ni, terus on automatik jalan. Ini sebenarnya adalah adab yang kita perlu belajar dalam kitab ini, yang kita laksanakanlah sebaik yang mungkin. Jadi Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taatilah suamimu. Maknanya apa? Jangan turun lah. So dia taatilah suamimu. Jadi suami ni pesan jangan turun. Dia rujuk pada Nabi, Nabi beritahu taatilah suamimu, sehingga ayahnya meninggal. Bayangkan tuan-tuan betapa dia nak mencari redha suaminya, dia cintakan syurga, sanggup dia tidak dapat menatap wajah bapa dia kerana dia berpegang kepada pesanan suami jangan turun di rumah. Bawah je pun, tak payah memandu kereta pergi Shah Alam, pergi PJ, naik LRT dan sebagainya, tunggu bas, tunggu teksi, turun saja. Itu pun dia sangat memegang janji pesanan daripada suami, dan boleh dirujuk kepada Nabi. Nabi memberi pesanan taatlah suamimu, sehinggalah ayahnya meninggal. Maka dia pun menyampaikan utusannya kepada Rasulullah mohon izin untuk turun menziarahi ayah dia. Ayah dah meninggal, dia nak turun, boleh tak saya turun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab taatilah suamimu. Kemudian ayahnya meninggal dan Nabi menyampaikan utusan kepada perempuan itu serta mengkhabarkan kepadanya bahawa ayahnya telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebab ketaatannya kepada suami. Maknanya di dunia nampak macam kita miss lah, menyesal sepanjang hayat tak dapat tengok ayah kita yang meninggal dunia, melihat yang terakhir wajah dia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya balasannya sangat besar. Kalau tengok dalam kitab ni kata apa? Ayahnya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar ke nilai ampun tu? Orang masuk penjara dihukum apa-apa hukuman minta diringankan daripada yang di-Pertuan Agong supaya diampunkan dosa dia, dapat pardon daripada Agong, dapatlah bebas ataupun keluar awal dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tahulah banyak kes-kes yang berlaku. Kita besok bertemu Allah, kita bawa dosa, bawa pahala. Yang pahala tu insya-Allah lah. Yang dosa tu macam mana? Dosa itulah kita memerlukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah ampunkan, itu ialah satu kurniaan yang besar yang dicari, ditagih, diraih oleh wanita-wanita beriman. Cuma kita renung-renunglah, ada lagi ke wanita macam ni sekarang? Boleh cari ke? Agak-agak Ustaz, boleh cari agak? Saya jawab, jawapan saya lah, nak cari wanita cantik, orang Kelantan kata belana, bersepah. Nak cari wanita cantik senang. Sebab kalau kita pergi ke mall, Emporium Mall lah sekarang, tempat-tempat shopping kompleks tu, perniagaan ataupun kios yang paling banyak ialah menjual alat-alat kosmetik wanita, dengan makanan-makanan sunnah yang kecantikannya, dengan makanan tak sunnahnya kepada kecantikannya, semua nak, tak termasuk yang tudung-tudung tu.
baju-baju, tudung-tudung, jubah-jubah, semua itu menuju kepada kecantikan wanita. Tak percaya, lepas ni rajin-rajin turunlah dekat bawah tu, dekat paling dekat Paksa, jauh sikit City Mall kat bawah tu kan, jauh lagi Shah Alam. Boleh survey lah kedai makan, kedai cantik muka, tambah lagi kedai ni ICT ni, apa ni, handphone apa semua kan. Cari kedai buku susah nak jumpa. Orang tak minat ilmu sekarang, jual buku pun tak laku, ya. Susah nak laku. Jadi nak cari wanita cantik zaman sekarang ini cukup mudah, tetapi nak cari wanita yang soleha sangat rumit, ya, sangat rumit. Sebab tidak menjadi satu agenda dalam kehidupan dia. Yang dijadikan agenda adalah berjaya dalam kerjaya, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kehidupan di dunia, kehidupan akhirat. Walaupun dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya, tapi hasanah akhirat itu mungkin kurang dihayati. Wa qina azabannar itu pun mungkin kurang dihayati. Yang dihayatinya adalah hasanah di dunia. Macam-macam hasanah di dunia, badan sehat, naik pangkat, harta banyak, wajah cantik, kebun banyak, dapat naik pangkat, dapat jadi itu, dapat jadi ini, rumah besar, kereta banyak, hasanah, orang suka, banyak peminat, dia jadi masyhur, dia jadi selebriti, macam-macam lah kebaikan, ya, fokus. Tapi yang hasanah di akhirat kadang-kadang kita sebut saja, mungkin kita tak menyerap dalam hati dia. Sebab itu sukar kalau kita nak memberikan tazkirah, peringatan kepada isteri-isteri atau wanita zaman mutakhir ini, supaya cari redha suami. Bila abai tak bagi tu janganlah. Tapi sukar tuan-tuan, ya. Kalau tak jumpa, sabar je lah, sabar je. Hidup ini kan ada dua kepak kan, kapal terbang dua kepak, semua dua kepak, ya. Lipas dua kepak, lalat dua kepak, nyamuk dua kepak, ayam jantan dua kepak, tapi ayam jantan dia mengepak je. Jadi manusia pun kehidupan yang tentram, ya. MH tu, ya. Mau hidup, ya, MH, ya. MH apa-apalah, dia memerlukan dua kepak, kepak kanan dan kepak kiri, iaitu kepak kanan tu ialah redha, kepak kiri ialah sabar, syukur dan sabar, ya. Syukur dan sabar. Bila kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Bila kita mendapat ujian, kita bersabar. Jadi dia tenang, ya, dia bertenang. Kalau berniaga, memang tuan-tuan cakap mudah, tapi kita kena istiqamah, kita kena mujahadah supaya kita dapat terbang dalam kehidupan yang tenang sebagai seorang muslim dengan dua kepak tadi. Kepak kanan ialah kepak syukur, kepak kiri ialah kepak sabar. Selalunya bila kita mendapat nikmat, memang kita bersyukur. Syukur, belanja kawan, buat doa selamat, macam-macam kita buat. Tapi bila kita diuji dengan kesusahan, selalunya kita tidak sabar. Diuji dengan kepayahan, isterinya tak betul, anaknya satu macam, suaminya pula tak senonoh, perniagaannya dan sebagainya, selalunya kita cepat tidak sabar, kita jadi naik berang, naik itu macam-macam naik, ya, darah tinggi semuanya naik, ya, semuanya serba naik. Akhirnya hidup menjadi tidak tenang dan kita dalam keadaan stres, sesak nafas. Antara kematian yang paling tinggi dalam zaman mutakhir ini ialah mati mengejut, sesak nafas. Meninggal dia, tiba-tiba sesak nafas, mati. Itu stres tu, ya. Habis 1-0. Walaupun tak ada pengadil, tak ada referee kan, gol 1-0. Itulah punca stres. Jadi kalau kita di jalan raya, kita ada mesyuarat, kita ada temu janji, kalau dah lewat aje lah, jangan pecut lah. Dah lewat buat macam mana? Janji dengan kawan pukul 3 baru keluar kat belah ni, menghala ke Miru ke, menghala ke kapal ke, jam. Kita relax je lah, macam mana dah lambat, ya? Kita elakkan supaya tidak stres. Baik, juga Rasulullah SAW bersabda,
manakala seorang perempuan telah solat 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, menjaga farajnya, menjaga maruah dia, dan mentaati suaminya, masuklah dia ke syurga Tuhannya. Jadi kena faham tuan-tuan, ibu-ibu, wanita-wanita, ya, kadang dia bangun malam rajin, Qurannya banyak, zikirnya banyak, tapi dengan suami tak taat. Leza je mulut dia. Malam rajin bangun, umrah mungkin, kalau ada rezeki suami dia banyak duit sikit, mungkin tiap tahun dia pergi umrah. Tapi dengan suami tak respect. Respect tak kata bila dia suaminya memberi nasihat, memberi teguran, dia mendengar dan dia taat. Ini yang perlu ditekankan, ya, dalam kuliah kita ini. Jadi kalau isteri tuan-tuan tak hadir, beritahulah dengan para isteri atau isteri-isteri. Kalau isteri senang, kalau isteri-isteri itu saya tak campur lah tuan, tapi kalau tuan-tuan ada isteri-isteri, berat sikit lah. Dan diberi nasihat supaya dia mentaati suami. Tapi isteri-isteri ni selalunya payah nak taat suami. Kalau isteri boleh, isteri-isteri tu memang daripada pengalaman kita lah, dengar cerita kawan-kawan kita kan, Masya Allah, macam-macam cerita, ya, macam-macam cerita dan kisah, ya. Jadi kalau wanita itu dia jaga solatnya, dia puasa dalam bulan Ramadan, dia menjaga maruahnya, taat pada suaminya, masuklah dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak sebut pun banyak Qurannya, banyak tahajudnya, banyak zikirnya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau dia masuk syurga dengan zikirnya, dengan tahajudnya, dengan Qurannya, dia akan naik syurga dengan makam yang lebih tinggi daripada ibadat-ibadatnya tadi, ya. Tapi tiketnya itulah solat, puasa, jaga maruah dan mentaati suami. Mak buka palang masuk syurga. Ya. Jadi bila kita tak taat suami, palang tol tak terbuka. Scan dah banyak kali pun. Panggillah budak tol yang kerja dia, buat-buat pun tak terbuka tuan palang. Di dunia boleh buka palang, di akhirat kita bimbang palang tak terbuka. Ya, itu kita ada kebimbangan dan ketakutan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat isi neraka ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ini berita sedih tuan. Perempuan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang. Taklah balik sini tak nampak saya nampak street ini 6 orang. Yang sini lelaki ramai. Besok di akhirat, ya, isi neraka tu perempuan lebih ramai, lelaki sikit. Kat masjid perempuan sikit, lelaki ramai. Ya. Baik, tengok terus ya. Aku melihat isi neraka ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Kami bertanya, sahabat-sahabat bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Kenapa jadi gitu ya? Beliau berkata, mereka banyak bersumpah dan meremehkan suami. Meremehkan suami. Sama suami-suami yang miskin, gajinya rendah, gajinya lebih sikit daripada dia, kedudukannya lebih rendah daripada dia, diremehkan. Alah abang, contohlah ni, contoh kalau dia jadi cikgu atau ustazah ke, contoh dia grade 41, contohlah ya. Kalau tuan-tuan tak faham, dengar je lah. Ya, kalau dia siswazah keluar universiti grade 41, yang suaminya ini dia lulus maktab saja. Contoh ni contoh ya, bukan saya nak merendahkan sesiapa, ni kadang contoh. Dapatlah grade 29, 29, atau naik pangkat sikit dapat 32, 34. Tapi rendah daripada isteri dia. Isteri dia 41. Nanti dia macam cukup 6 tahun ke 8 tahun naik grade 44, naik 48, naik 52. Si suaminya itu, oleh kerana dia sekadar ya di peringkat maktab saja, paling tinggi dia boleh pergi tak selai 36 atau 38 grade dia, sampai situ je. Jadi di tahap itu isterinya lebih tinggi daripada dia, grade-nya lebih tinggi, gajinya lebih banyak. Jadi janganlah diremehkan suami, diremehkan suami, ya. Saya ada seorang kenalan, ya,
Suaminya tu biasa je, kontraktor biasa lah. Kelas apa kalau kontraktor biasa je, buat rumah kecil-kecilan, yang kecil-kecil itulah, kedai kecil-kecil, tanda MPK, potong rumput, itulah kecil-kecil. Isterinya accountant. Macam mana tuan-tuan? Kalau pandang tinggi tak sampai kan? Dulu masa betul lah, cinta tu buta. Masa dia bercinta tu dia buta, tak nampak bahawa isteri suaminya tu kontraktor biasa. Mungkin dia baik, elok, sopan, tertib, dia terpikat lah, dia seronok dia kahwin. Tapi perjalanan hidup tu panjang, ya. Dia biasalah orang bisnes, turun naik. Kadang-kadang tak dapat projek, dia tak dapat projek tu malah melipik je. Duduk kat warung mamak kan, sembang dari pagi sampai petang. Tak dapat projek, tak dapat tender, tak dapat apa-apa. Kawan-kawan dapat, dia buat kabel pun tak kuat. Contoh, isterinya accountant. Problem tuan-tuan, ya, problem tu sangat besar problemnya. Ya, kita tak nak cerita lah apa problemnya, sekadar nak memberikan satu pendedahan saja pada tuan-tuan, ya. Jadi kalaulah nak berumah tangga, kalaulah si isteri itu lebih tinggi daripada wanita ada segitu, kena fikirlah. Ya, ada orang bertemu saya ketika isterinya itu orang yang lulus universiti, dia nak kahwin dengan suaminya itu pemandu lori. Saya kata, boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Tapi adakah kamu nanti bila suami bawa naik lori turun tak rasa malu ke, tak rasa apa? Kalau okey, tak ada masalah. Kalau bisa turun nyorok kan, dia pakai smart, cantik, tudung elok. Sebenarnya bawa lori kan, biasalah bawa lori, takkan nak pakai smart kan. Lain kalau kat UK dengan tie, dengan apa semua kan. Kat Malaysia kalau bawa lori pakai tie tak betul kan. Tu di Malaysia kan. Kalau kat Jepun dan sebagainya, dia smart dia. Driver taxi dia tengok, ya. Saya pergi Nagoya punya, dia punya driver taxi dengan kod dia macam pegawai eksekutif di Malaysia ni. Hebat dia. Kita pakai biasa-biasa je. Tu negara, itu betul-betul negara maju lah tu. Jadi kalau saudara rasa okey lah. Kalau tak okey, jangan. Orang kahwin ni bukan sehari dua. Kalau panjang jodohnya, panjang umurnya, sampai 50, 60, mungkin 70. 70 dah tak ada apa dah, tak ada bekerja kan. Peringkat 30-an, 40-an itu, fikir. Ya. Okey, ya, sebagai contoh lah, sebagai contoh. Baik. Mereka ni selalu meremeh. Antara ayatnya, saya ni sejak kahwin dengan awak ni, tak ada apa saya dapat. Memang ada harapan lah tu, masuk neraka dah tu. Meremeh. Dia meremehkan suami, melekehkan suami. Awak apa ada? Tanah ni pun tanah bapak saya. Contoh kan. Saya tak boleh sesiapa ya. Jangan marah saya pula. Ni contoh saja. Saya tak kenal tuan, tanah mana saya tak kenal. Tanah ni pun tanah bapak saya. Abang ni menumpang aja. Dia diam aja. Disuruh bangun, disuruh duduk. Dia remehkan suaminya. Ya? Jadi mereka yang meremeh suaminya itu ialah ke calon-calon, na'udzubillah tuan-tuan ya, calon-calon neraka. Dari riwayat yang lain pula, ya, aku melihat syurga, ternyata sedikit sekali perempuan. Dia tengok neraka, ramainya perempuan, ya. Dia tengok syurga, sedikit sekali perempuan. Aku bertanya dengan Rasulullah ya. Sahabat ni bertanya, aku bertanya, di manakah perempuan? Perempuan dok mana sikit sangat dalam syurga. Tadi kat neraka ramai. Kenapa ramai sangat dalam neraka? Sebab dia meremehkan suami, melekehkan suami, tak hormat pada suami, pandang rendah kepada suami. Yang ini pula, kenapa sikit dalam surga? Maka Nabi menjawab, ya, mereka sibuk dengan emas dan za'faran. Betul ke tuan-tuan? Perempuan ni sibuk dengan emas ya? Saya tahulah, saya ada Habib jual kan. Sekarang Habib saja. Tadi malam tadi saya keluar dekat Setia Alam tu, ada urusan dengan kios bank Islam tu kan, nak masuk duit sikit.
Pak tepi tu lah, Habib. Saya nak jumpa dengan security. Saya bagi saya punya IC. I am the owner of this premise because my name is Habib. Dia orang luar kan, kena cakap Jerman lah. Ya, melawak sajalah. Tu kan cakap banyak, dia tembak saya kan. Saya dah senapang tu dia. Okey lah. Nak kata emas ni ialah kegembiraan dan kesukaan wanita, tapi jangan sampai jadi kegilaan wanita. Nak pakailah. Jangan lepas dengan kuliah ni tuan-tuan tak bagi pula isteri nak beli emas. Belilah, itu kegembiraan dia. Sekadar munasabah lagi cantik Munas Sarawak. Sekadar munasabah nak lagi cantik Munas Sarawak. Sekadarnya lah. Ya, ada 2-3 urat ke, jangan sampai macam ni kan. Apa faedah je. Ya. Potong buat dari. Ya. Jadi mereka sibuk dengan emas. Dan za'faran. Za'faran ni apa? Bunga yang wangi, atau kita boleh katakan ialah wangian, perfume. Sana wangi, sini wangi. Masalah ben problem ni, dalam masalah problem lagi, dia berwangi-wangi bila keluar rumah aja. Tak maaf je bu ya. Jangan bimbang. Kalau tak kena, jangan bimbang. Kalau kena, baiki itu saja ya. Ni majlis ilmu ya. Kita meluruskan yang bengkok, betul? Jangan membengkokkan yang lurus. Yang bengkok maknanya kalau kita buat silap, kita betulkan lah. Ya, kalau dah okey, tak perlu bimbang. Ya. Jadi wanita ni sibuk dengan emas, ya, hiasan-hiasan dan za'faran, iaitu bunga, antara bunga yang termahal dalam dunia ni, wangi-wangian. Wangi-wangian 1 kilo tu ada berapa ribu tak bunga tu harga. Yang tuan-tuan minum air warna kuning tu, apa nama tu, ya, itulah bunga za'faran. Ya. Yang kalau tuan-tuan baca tu macam-macam lah kelebihan dia. Ya, boleh halau hantu, atau jin. Itu peluanglah pada masing-masing. Itu dia rupanya jawapan dekat situ. Ramai di neraka sebab dia meremehkan suami, sedikit di syurga kerana dia suka berhias-hias dengan emas dan suka berwangi-wangian. Yang saya tambah, wangi-wangian itu kebanyakan wanita bila keluar rumah, nak pergi kerja, nak pergi office, kalau setrika baju tu selagi tak boleh potong ayam, tak keluar dia. Sampai ya, angkat tak lahan, tak halus lagi. Sekarang pula ada setrika macam ni, air tuan-tuan ni mahal tu apa, Philips saja ya, tuang air kan. Berat setrika tu. Tak apalah, itu untuk kemudahan, tak ada masalah. Cuma isu yang saya nak bangkitkan di sini ialah kita berwangi-wangian apabila keluar rumah, tapi dalam rumah sukar untuk berwangi-wangian. Ya. Jadi kalau ada siapa ada bilik tu wangi-wangi, alah, wangi-wangi. Bila sore balik daripada masjid kan, macam tu wangi, macam kita masuk hotel kan. Ni masuk bilik macam masuk keban aja. Ayam boleh lah. Ya. Itu dia punya taste dia. Ya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang gadis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya, seorang gadis ni, wanita ni, dia jumpa Nabi. Gadis ni jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni seorang gadis yang telah dilamar. Lamar tu apa? Pinang. Orang dah pinang aku dah. Macam tu. Tapi aku tak suka kahwin. Mana tu? Orang dah melamar aku, tapi aku tak suka kahwin. Maka apakah kewajipan isteri kepada suami? Mungkin dia rasa dia dengar ya, kuliah-kuliah, penerangan-penerangan, tazkirah dan sebagainya dari zaman Nabi ni dengan para sahabat ya. Dia mendengar, dia dapat kuliah langsung daripada Rasulullah ya. Fikir-fikir, susahlah kahwin ni. Beremeh masuk neraka kan. Macam mana ni? Maka dia tanya Rasulullah, aku ni gadis telah dipinang orang, tapi aku tak nak kahwin, aku tak suka kahwin.
Jadi apa kewajipan isteri kepada suami ya Rasulullah? Kalau kita guna bahasa kita lah, kewajipan suami tu kewajipan isteri tu apa ya? Gitulah kalau bahasa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kalau dari hujung rambutnya ni, berat tuan-tuan ni, saya nak baca pun berat ni, tapi dalam kitab ni saya baca tuan-tuan saya tak tambah pun. Entah kalau tak boleh tak tengok ni ya. Kalau dari hujung rambutnya sampai ke hujung kakinya, nya tu siapa? Kita belajar bahasa Melayu lah. Nya tu siapa? Suami, suami. Nya tu rujuk pada suaminya. Kalaulah dari hujung rambutnya sampai ke hujung kakinya penuh dengan nanah, lalu kamu menyikatnya, jika kita selap-lap dia, bersih-bersihkan dia ya. Katalah suami dia ada sikit gaut namanya. Apa yang bernanah sikit, apa tu? Gaut kecil manis yang ada nanah, saya pun tak tahu apa dia, bisul ke busung ke apa lah mungkin dia ada kecil manis, lepas tu kena gigit binatang bisa dia jadi bernanah, macam-macam lah sebab dia ya. Jadi kamu menyikatnya menyikatnya mana, membelanya, mengelapnya ya, bersihkan dia jangan bagi dia jatuh meleleh. Nabi kata itu pun belum cukup, insya-Allah. Itu baru nanah tuan-tuan. Kalau kita mengadu pada isteri kita, abang ni pening kepala lah, boleh picit tak? Tak ada nanah pun kat kepala kita pun. Kalau suami isteri kata okey, saya picit abangnya, picit, alhamdulillah. Tapi kalau isteri jawab dekat peti ais tu ada 5 kilo Panadol, dekat tong tu ada 16 tong XT Plus, pilih je lah mana-mana. Situ ada Aswam ada, Panadol ada, XT Plus ada, makan aje lah. Dengar ada pula orang tua ni, mendengar ada pula. Itu saya bimbang, disebut mendengar ada tu termasuk dalam bab meremeh. Kita bimbang itu termasuk dalam bab meremeh. Sakit kepala, alah merengik macam budak-budak. Budak-budak macam merengik-rengik, dah tua, dah bercucu pun. Sensitif tu ni. Macam tu pula, urut sendirilah. Kita bimbang jatuh pada bab meremeh. Oleh hadis yang kita bincangkan tadi, itu juga calon-calon neraka. Ini wanita itu bertanya dengan Nabi, apakah hak suami kepada isteri? Nabi beritahu pada perempuan itu tadi, kalau dari hujung rambutnya sampai ke hujung kakinya penuh dengan nanah, lalu kamu menyikatnya, itu pun belum cukup kesyukuranmu kepadanya. Maknanya apa? Perempuan tu bila dia dapat jodoh, dia bersuami, bersyukurlah. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang, kau dapat jodoh tu bersyukurlah. Pokoknya tak masuklah perempuan yang tak kahwin, sampai ketua tak berkahwin, tak sebanyak Tapi kau tak ada jodoh, buat macam mana? Jagalah mak kita, berbakti pada ibu bapa kita, ambillah anak-anak saudara kita yang tidak haram disentuh sebelah bapa namanya. Kita jagalah, kita bela dia pokoknya kita membela ibu pun sudah dapat banyak pahala ni. Takdirnya tidak ada jodoh, tidak bersuami. Tak payahlah duk menangis, pergi batu belah, batu tangkup tak payahlah semua tu ada hikmah di sebalik yang kita tak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau wanita itu dia sikat nanah itu tadi, Nabi beritahu itu belum cukup tanda kesyukuranmu dapat seorang yang bernama suami. Sebab apa? Suami ni dia memberikan nafkah pada isteri dia. Kalau di sini lemah lembik apa, tak apa, duduk rumah, abang cari rezeki. Sakit apa semua dilindungi, menyediakan kemudahan, menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan makanan. Bersyukurlah. Itu di zaman Nabi. Lebih-lebih zaman sekarang ni memanglah wanita itu sangatlah memerlukan suami, lebih lagi dalam keadaan tak berapa aman,
duduk rumah seorang-seorang takut pencuri masuk, kopek rumah, sebagainya, suami tak ada, lagilah ya, hidup dalam keadaan ketakutan. Jadi mana bila kita ada suami yang perempuan ni, bersyukurlah ya. Maka Nabi bayangkan di sini, kalau kita sikat nanah yang ada pada seluruh badan daripada rambut sampai kaki tu, belum cukup untuk sebagai kesyukuran pada gadis itu. Berkata, aku tak nak kahwin lah macam ni. Lap nanah pun tak cukup lagi. Maka gadis itu berkata, aku tidak akan berkahwin. Macam tuan-tuan, boleh? Tapi Nabi tak habis itu tuan-tuan. Rasulullah SAW berkata, kahwinlah, itu lebih baik. Sempurna dah tu nasihat Nabi tu ya. Ya Rasulullah, kalau suami aku nanti ada sakit nanah dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, aku lap dia, aku bersihkan dia, itu belum cukup lagi sebagai tanda kesyukuranku. Aku tak nak kahwin lah macam ni. Tak nak kahwin lah, susahnya. Baik bujang, boleh ronda-ronda, makan-makan, enjoy sana, enjoy sini tapi nasihat Nabi, kahwinlah. Sebab apa? Itu lebih baik, mengelakkan fitnah. Perempuan dia seorang-seorang malam-malam, balik kerja malam-malam, masuk kampung, duduk. Kalau dekat Kuala Lumpur ke PJ ke Shah Alam tak apa, duduk kat kawasan Batu Belah, lorong-lorong celah-celah kampung tu ya. Ini umum tuan-tuan ni, berani balik malam-malam seorang-seorang. Satu, fitnah. Bawa kita tengah malam meredah highway seorang-seorang ya, kesian dia. Jadi kahwin itu lebih baik. Itu nasihat daripada Rasulullah SAW. Saya hanya menyampaikan sahaja. Sebab apa? Kenapa lebih baik? Sebab kita patah balik kita buka tadi bab ini ya. Setiap perempuan yang mati di mana suaminya redha kepadanya, maka dia masuk syurga. Dia mengejar redha suami, walaupun kena mengelap nanahnya dan sebagainya. Tapi dengan kita lap nanahnya, suami dia suka, terasa dia dikasihi, terasa dia disayangi, terasa dia disantuni, dia seronok, mati dia, syurga dia tuan-tuan ya. Tapi nak bagi faham macam ni bukan satu tugas yang mudah. Hanya kefahaman yang mendalam, ketaatan kepada Allah, cintakan syurga, wanita-wanita yang solehah yang mungkin dapat tembus dengan nasihat-nasihat seperti ini ya. Tapi kita janganlah berputus asa, kita sampaikan. Macam kes dekat sekolah lah. Dekat sekolah ni katalah ramai budak-budak yang nakal, disiplin. Jadi cikgu ni, ustaznya bagi nasihat, ada 30 orang budak nakal. Dia dapat kurangkan 30 tu kepada 10, dah berjaya dah tu. 30 yang nakal dapat jadi 10 orang aja. Tahun depan 5 orang, tahun depan 2 orang. Begitu jugalah wanita-wanita di tak kisah. Contohnya kita berikan teguran, kita beri nasihat, kita ajak pada majlis-majlis ilmu seperti ini, maka kita dapatlah mengurangkan wanita-wanita yang dikatakan suka meremeh, tapi kita dapat mencari wanita-wanita yang dalam kehidupannya yang dicari ialah redha suaminya ya. Baik, sebagai penutup tuan-tuan, buku 9 ya. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang perempuan dari Qatsam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, aku ini gadis yang telah dewasa dan aku ingin sekali berkahwin. Aku ni dah dewasa, dah besar dah, aku nak kahwin lah. Betul. Lepas tu dia tanya dengan Nabi, apakah hak suami itu? Tanya Nabi, perempuan ni nak kahwin, tanya Nabi, hak suami itu apa? Jadi seorang anak wanita perempuan ni, sebaiknya kita ambil semangat daripada hadis ni. Bila dia nak mendirikan rumah tangga, sepatutnya dia tanya pada bapa dia, tanya pada ibu dia, atau tanya pada ustaz dia, atau pada orang yang lebih arif, tahu ilmu, ada ilmu. Saya nak kahwin lah bulan depan ni, saya dah di Pinang, kad jemputan dah dicetak, catering sudah caterer sudah ditempah semua. Lagi sebulan lebih kurang saya nak menjadi seorang isteri kahwin. Saya nak tanyalah,
sebenarnya apa hak suami ya bila saya dah jadi isteri? Agak-agaknya ada tak perempuan tanya macam tu? Nak tanya tuan imam lah, tuan imam. Ada di masjid. Jangan pecah rahsia lah, marah dia orang. Tanya masjid lain lah. Jangan buka tembelang kariah betul belah kita ambil masjid lain lah kata. Agak-agak kita umum lah. Agak-agak ada tak orang bertanya? Kalau ada, alhamdulillah. Ya. Tapi nampak macam payah tanya tu. Dia tanya katilnya warna apa ya? Mas kahwinnya berapa ya? Pakai duit, kalau pakai emas boleh tak? Emas keping-keping ni. Emas kan? RM300 tu kalau tak nak bagi cash boleh tak? Dia tanya macam tu lah. Ya? Kalau bagi hantaran ayat Quran boleh tak? Dia benda-benda teknikal tu lah. Ya? Teknikal. Ya? Tapi kalau dapat itu bertanya tak ada masalah, ya? Boleh tanya tak ada masalah. Tapi dapat dicantikkan lagi, dia bertanya, saya ni akan menjadi seorang isteri, saya nak tahu apakah hak bakal suami saya tu kepada saya. Sebelum masuk gerbang perkahwinan, kalau si ibu tu seorang ustazah ataupun ahli kuliah dengan majlis ilmu di masjid ini atau di mana-mana tempat, dia akan dapat membimbing anaknya. Ya? Jadi kamu nak kahwin, hak suami kepada kamu ni banyak. Saya baca 2 je malam tuan-tuan, lepas tu bisa tutup lah. Di sini panjang ni. Maka Rasulullah pun bersabda, Rasulullah jawab, hak isteri, hak suami yang ada pada isteri adalah jika suami menginginkannya, maka ia tidak boleh menolaknya. Macam tu saya tak nak komen lah tuan-tuan. Isteri sekarang kan sibuk, stres, tekanan kerja, balik kerja lewat malam. Suami jual gorobisan depan rumah, dah kena buang kerja, ekonomi kilang-kilang ke kerja apa swasta ke dah ditutup, dapatlah apa istilahnya tu, apa saya pun lupa dah, bagi bayar pampasan apa nama itu. Jadi tak ada kerja, sementara dia buat kerja kat rumah lah. Isterinya masih okey lagi, kerja pergi pagi, balik malam. Balik ke penatan, pejabat jadi stres, tengah jalan pun stres. Jadi jika suami menginginkannya, maka ia tidak boleh menolaknya. Kita ada banyak anak-anak kat sini, saya tak boleh gurau dalam-dalam tuan. Banyak anak-anak tapis kita kat sini. Dia pening otak dia. Saya baca itu je lah. Saya harap para suami faham. Kemudian yang satu lagi, lepas tu kita berhenti. Janganlah isteri memberikan sesuatu dari rumah, janganlah isteri memberikan sesuatu dari dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Contoh apa? Kat rumah kita banyak makanan, makanan lah. Makanan tu mungkin suami kita beli, dia suka makanan tu. Mungkin dia beli ada satu ada air macam ni ke, air kotak ke, satu je air tu, contoh kan. Dia memang suka air tu. Nanti dia kata nanti balik kerja dia nak minum air tu kan. Sedangkan isteri tu tak tahu tu air tu suami dia punya, dia suka air tu, dia lain tak layan. Contoh. Lepas tu datanglah saudara mara dia ke, kawan-kawan dia ke, dia bagi air tu, ambillah buat balik. Contoh. Ataupun makanan, ataupun barang-barang. Ada banyak kasut kat rumah ni kan, ada sampai 10 pasang, ambil lah, balik lah, ni saya sedekah lah, balik lah. Baju banyak kan, baju penuh almari dia baju, dia bagi keluar. Memberikan sesuatu dari dalam rumah, macam-macam lah dalam rumah. Mungkin kita ada 2 TV, satu TV rosak, satu TV okey. Yang rosak tu, kat sebelah tu ada orang Indon lah buat rumah. Bu, nampak ada TV tu macam dia pakai enggak dia pakai? Tak tahulah, suami saya dekat situ je. Telefon lah, bang, ini orang sebelah tu yang tukang tu, dia tengok TV macam dia berkenan, boleh bagi tak? Jangan. Nak repair. Jangan, nak repair tu. Ini kita tengok tu orang tu bagi salah pun itu satu TV. Daripada menganggur saja tepi tu, bagi je lah, kita pun bagi kat dia. Ikut hadis ni, janganlah isteri memberi sesuatu dari dalam rumahnya kecuali dengan izin.
suami. Mana kadang-kadang banyak telefon aja lah. Ada orang minta lah, boleh bagi tak? Bagi je kat rumah pun. Bukan ada kita nak guna pun kita, tapi elok lagi tu boleh repair, taklah kita bagilah hadiah aja. Kena minta izin. Ya, ini kadang-kadang kita tak tahu apa yang apa semua, walaupun itu saudara mara kita. Ya, saya rasa tak ada masalah. Ayat di sini ialah dengan izin suami. Kita pegang kat situ. Dengan izin suami. Telefon aja lah suami, SMS ke, kalau dia tak jawab, janganlah. Saya tak beranilah, saya tak dapat kontak suami saya. You ni baik sangat lah dengan suami you. Kalau I jadi you, I bagi je. Dia menyemak kat rumah ni, bagi je, bukan dia tahu pun. Memanglah tak tahu. Tapi Rasulullah dah hajar ni. I baru dengar semalam kuliah dekat Masjid Sirajuddin. Clear, segar dalam ingatanku. Bersastra lagi tu. Janganlah isteri memberi sesuatu dari dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Full stop. Faham ke tak faham? Itu pendirian saya. Tegas tu. Ya. Ini sebagai contoh tuan-tuan ya. Macam-macam lah. Kat rumah kita ada macam-macam. Ya. Tuan-tuan boleh kembangkan sendirilah apa maksud ya hadis ni. Dua tadi. Satu, jika suami menginginkannya, maka hendaklah dia tidak menolaknya. Yang kedua, jika isteri memberikan sesuatu dari dalam rumahnya, janganlah beri kecuali dengan izin suami. Jadi dengan dua pesanan itu, kita berpisahlah pada hari ini. Kita berpisah kerana Allah, kita bertemu juga kerana Allah, insya-Allah. Ya, 2 minggu dari sekarang. 16 hari bulan 8. 16 bulan ni. Saya tengok 16 ke 19. Kalau 19 tu saya tak ada kat Malaysia. 16 lah. Ada lagi belum terbang. Saya ada persidangan dekat Riau tu 19 sampai 20 apa ni. Banyak ahli juga sana. Jadi itulah saya mohon pada tuan-tuan cuba beramal dengan apa yang kita belajar pada malam ini. Ya, pada isteri-isteri di belakang tabir, saya mohon maaf sekiranya mungkin ada yang kurang enak disebut. Tapi tak enak itu, yang pahit itu obat. Yang pahit itu obat. Kalau tak nak makan obat, jangan pergi klinik. Dia kat rumah dia. Jadi masjid ni lah klinik bagi masalah kerohanian kita. Resah, gelisah, tak tenteram, itu kerohanian. Jadi kita pergi masjid ni dengan kuliah, seolah kita masuk klinik. Kita bagi pil yang berupa nasihat-nasihat daripada Rasulullah SAW dalam konteks bab yang kita bincang pada hari ini. Ya, sekadar itu saja. Mohon maaf atas keterlanjuran. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.